Saya teringat satu kisah benar dia ceritakan kepada saya langsung. Pengalaman seorang hamba Allah ni cerita kepada saya direct. Dia kata begini, Ustazah, saya ni beliau adalah pengacara sebuah rancangan TV. Dia kata ada satu rancangan ni dia jadi pengacara. Program ni adalah masak-masak dengan mu'alaf, macam tu lah. Saya tengok dah program ni bila apa semua. Lepas tu dia cerita, dia kata ada seorang mu'alaf ni cerita kepada dia, tapi cerita ini off record lah. Off record, tak cerita secara terbuka bagaimana dia mula memeluk agama Islam. Dia bukan bangsa Melayu, saya tak sebutlah bangsa kaum apa, tapi bukan kaum Melayu sebelum dia Islam. Dan pekerjaannya sebelum dia masuk Islam adalah seorang pembunuh upahan. Bukan cerita luar negara, ini cerita dalam Malaysia. Maksudnya kerjanya pukul, sepak terajang, gangster sampai bunuh. Bayangkan ya. Dan apa yang berlaku, seolahnya roh-roh tersebut mengganggunya. Selama berbulan-bulan ke bertahun dia tak dapat tidur. Setiap kali tidur dia seolahnya diganggu. Maksudnya orang-orang yang dia bunuh itu menghantuinya semula. Sehingga kan dia tak dapat tidur. Sehinggalah satu hari dia bertemu dengan seorang wanita Islam. Lalu dia bertanya soalan, apa yang boleh saya baca? Boleh tak kamu bagi saya tips ke ataupun apa-apa ayat yang saya boleh baca supaya saya dapat ketenangan? Tahu tak apa yang wanita ini beri? Wanita ini beri zikir yang dirakam dalam Al-Quran, itu zikir Nabi Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan, tiada sembahan melainkanmu ya Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku di kalangan orang yang zalim. Subhanallah. Lalu lelaki ini yang ketika itu bukan Islam, belum memeluk Islam, dia pun baca je lah walaupun tak faham maksud. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia baca sampai tertidur dan akhirnya dia dapat ketenangan dan dapat tidur lena. Lalu lelaki ini bertanya kepada perempuan ini, sebenarnya ayat yang kamu bagi tu tentang apa? Lalu perempuan ini setelah sekian lama, sebab dia kata sangat berkesan, dia dapat tidur dah setelah sekian lama tak dapat tidur. Lalu wanita ini jelaskanlah apa maksudnya, ia daripada kisah Nabi Yunus AS bla bla bla. Lalu lelaki ni kata dia beramal dengan ayat ini tanpa memeluk Islam dah dapat ketenangan. Bayangkan kalau dia masuk Islam dan dia memahami dan beriman dengan ayat tersebut, mesti dia lagi tenang. Akhirnya lelaki ini masuk Islam dan menikahi wanita tersebut. Subhanallah tuan-tuan sekalian. Dosa apa pun yang pernah dilakukan, seteruk, sejahat, sejijik, sekotor apapun dosa yang pernah kita lakukan, Allah Maha Pengampun. Pengampunan Allah lebih luas dan lebih besar daripada itu. Ini dalam hadis Nabi sebut, sekiranya kita melangkah kepada Allah satu langkah, Allah melangkah kepada kita 1000 langkah. Sekiranya kita mendekati Allah satu jengkal, Allah mendekati kita satu hasta. Sehingga kita mendekati Allah satu hasta, Allah mendekati kita satu depa. Maksudnya Allah sentiasa mendahului usaha kita. Kita dekat dengan Allah sikit je, tapi Allah dekat dengan kita begitu banyak. Begitulah besarnya kasih sayang dan pengampunan Allah. Dan Allah buka pengampunan dan juga pintu taubatnya, kemaafannya di bulan Ramadan ini seluas-luasnya. Karena itu Nabi SAW menyampaikan kepada kita satu peringatan yang sangat tegas, iaitu barang siapa yang bertemu dengan Ramadan tetapi tetap tidak dapat pengampunan Allah, maksudnya dia tidak bertaubat nasuha, dia tak minta ampun sungguh, dia tidak hijrah, dia tidak berubah, dia tetap sama je. Sebelum Ramadan tak solat, masa Ramadan pun tak solat, sebelum Ramadan pun tak tutup aurat, masa Ramadan pun tak tutup aurat, dan dia berniat tutup aurat pun kerana Ramadan je, nanti nak buka balik. Tuan-tuan sekalian, jika anda di kalangan yang sebegini, Masya Allah, apa yang Nabi kata, kalau kamu bertemu Ramadan tapi kamu tetap tidak dapat pengampunan Allah, tetap tak taubatan nasuha, tetap tidak hijrah, tetap tidak melaksanakan perintah Allah dengan sebaik mungkin, meninggalkan larangan Allah sebaik mungkin, maka Nabi kata kamu akan dicampakkan ke dalam neraka dan jauh daripada rahmat Allah, iaitu syurga Allah.
Jadi kita tak boleh ambil mudah, sebab seolahnya Allah dah buka segala pintu kebaikan, pintu pengampunan. Iza jaa Ramadan futihat abwabu jannah. Bila sampai bulan Ramadan, dibuka pintu syurga. Wa ghuliqat abwabu jahannam, ditutup pintu neraka jahanam. Wa susilati syayatin, dan dibelenggu syaitan. Sampai tahap itulah Allah jadikan Ramadan ini tutup pintu neraka. Nak padam nama-nama di kalangan ahli neraka, nak ditulis sebagai ahli syurga. Tapi tetap tak terpilih, maksudnya teruk sangat kita. Teruk sangat. Kalau bulan lain tidak dapat, kalau bulan Ramadan pun tak dapat, dahsyat sangat, maksudnya kita berada di level yang sangat tenat. Na'udzubillahi min zalik. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Kalau kita tengok ayat ke-10, kita nak habis dah ni. Dan apabila catatan-catatan amal telah dibentangkan, setelah itu buku amalan kita akan dibentangkan. Manusia mula ingat segala apa yang dia buat. Start daripada dia mumayyiz, manusia akan mula ingat satu demi satu apa yang dia buat. Kejahatan yang dia buat daripada sekecil-kecil sampai sebesar-besar. Dosa dengan manusia mana, orang mana, daripada sekolah menengah sampai universiti, sampai tempat kerja, kan, barang orang ni mungkin ada ambil pen dekat bank, lepas tu terbawa masuk dalam beg, lepas tu malas nak pulangkan. Boleh jadi masa duduk asrama dulu ambil ubat gigi orang senyap-senyap, mungkin ambil sipu orang senyap-senyap. Itu contoh saja. Itu diceritakan dalam surah sebelum ni. Pada hari ini manusia mula ingat semua yang dia buat. Kita kalau tanya apa yang kita buat bulan lepas, kita tak ingat dah. Isnin 4 minggu lepas apa dibuat, tak ingat dah. Tapi bila hari kiamat berlaku, bila buku amal telah dibuka, kita akan ingat semua apa yang kita buat, tergambar satu demi satu dalam ingatan. Allahu Akbar. Dan apabila langit telah dicabut, dan apabila neraka telah dinyalakan, dan apabila syurga telah dihampirkan, akan tahulah tiap-tiap diri apa amal yang telah disediakan. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-tuan saya, sekadar itulah perkongsian kita pada malam ini tentang surah At-Takwir. Walaupun tidak dapat tadabbur per ayat sampai akhir, tetapi insya Allah kita dah dapat pengajaran, dah dapat ilmu sedikit, walaupun sedikit, sebagai ilmu tambahan mencerahkan hati. Sebagai penutup, tuan-tuan sekalian, jika kita orang yang rajin berzikir, ia akan memudahkan segala urusan kita. Urusan apa yang sedang kita buat setiap hari, pekerjaan, perniagaan, masak, kemas rumah, kemas baju, jemur kain, siram pokok, binatang. Maksudnya, di antara orang yang sentiasa diberikan kemudahan dan pertolongan oleh Allah adalah orang yang selalu melazimi zikrullah. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam apa juga keadaan, sedang sedih, down, kecewa, marah, geram, apa sajalah situasi, cubalah lazimi juga zikrullah. Walaupun ketika sedang dalam keadaan menahan kemarahan tu, zikrullah tu macam tak jadi penyejuk pun, it's okay. Yang penting masa tu, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, ya Allah, ya Allah, Allah Akbar, Allah Akbar. Itu contohnya. Apa sajalah, dan kadang kecewa, sedih, menangis-nangis, Allah, Allah, Allah. Maksudnya, dalam situasi apa pun, cuba lazimi apa saja zikrullah, maksudnya menyebut nama Allah. Subhanallah ke, la ilah Allah ke, Allahu Akbar ke, Masya Allah ke, Allah, Allah saja ke. InsyaAllah, tuan-tuan di mata Allah sekian, mudah-mudahan kita sentiasa berada di radar pertolongan Allah, kasih sayang Allah, perlindungan Allah.